Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibir rahman wa sayyidil akwan al-hadir ma'a man shalla alaihi fi kulli zaman wa makan wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Ta'ala yang telah pertemukan kita pada malam ini dalam kita meneruskan pengajian kitab Al-Hikam di Masjid An-Nur, Marsiling, Singapura. Ya, para jemaah sekalian, seperti biasa kita akan mulakan dengan zikrullah. Sedikit kita membaca istighfar, memohon ampun dari Allah dan mengulangi kalimat tauhid tiada Tuhan melainkan Allah dan menyebut nama Allah. Khusyukkan hati kita pada Allah, lupakan segala ingatan dunia kita, tutup mata zahir kita dan buka mata hati kita. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alil athhar ashabil abrar ajma'in wa ila hadrat sultan awliya wa salihin Siri Syekh Abdul Qadir Jilani qaddasallahu sirrul aziz wa amadana Allah bi imdadi wa anasana bi harakati wa nafa'ana bi barakati wa ila hadrati ahli silsilati tariqatil qadiriyah وخصوصا شيخنا مرشدنا رابطنا السيد عفيف بن مسن عبد القادر منصور الدين القادر جلال البغدادي شاء الله ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا أستغفر الله 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 العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم جددوا إيمانكم بقوله لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma iftah alaina wa ala dhurriyyatina futuh ala arifin. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma ya mu'allima Ibrahim alimna, ya mufahima Sulaiman fahimna. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إلهنا أنت مقصودنا ورضاك مطلوبنا. أعطنا محبتك ومعرفتك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. اللهم صل وسلم وبارك على حبيب الرحمن والسيد الأكوان الحاضر مع من صلى عليه في كل زمان ومكان وعلى آله وصحبه وتابعه بإحسان. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا نبي الله. السلام عليك يا حبيب الله. مدد 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 يا رسول الله. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur pada Allah yang telah pertemukan kita pada malam ini, Rabu malam Khamis, yang merupakan pengajian kitab Al-Hikam di Masjid An-Nur, Marsiling, Singapura. Ya, para jemaah sekalian semua, apa khabar? Alhamdulillah, mudah-mudahan semuanya dipanjangkan umur dalam sihat walafiat, disembuhkan semua penyakit, dikabulkan sekalian hajat, ditanamkan iman dan taqwa, dibukakan pintu ma'rifat dan dimatikan semua dalam iman, dalam Islam, dalam husnul khatimah, dan ditemukan semua kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendapat barakah dan syafaat baginda. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ya, para jemaah sekalian, alhamdulillah dalam pelajaran kita Al-Hikam, kita yang di mana memegang kitab yang lama ni, kita bolehlah buka di muka surat 133. Ya, selepas kita membukakan pembicaraan kita pada tajuk dosa yang menyebabkan bertaubat lebih baik dari taat yang menimbulkan ujub. Iaitulah dia tajuk yang awal yang kita baca. Dan kita telah sampai di kalam hikmah 109. Kalam hikmah 109. Mungkin mereka yang memegang kitab baru tak sampai muka surat 133. Tetapi perhatikan kepada kalam hikmah 109. Dan mereka yang belum ada lagi kitab hikam, bolehlah minta kepada saya melalui link ataupun melalui message FB saya. InsyaAllah kita akan hantarkan ke pos dengan harga $15 dan diantarkan ke pos ke rumah kita, ya. Baik, sebelum kita membacakan di muka surat yang tersebut ini, kita sedang membicarakan bagaimana nikmat Allah SWT, dua nikmat yang di mana manusia ini kadang-kadang lupa kedua nikmat Allah itu. Apa dua nikmat Allah? Nikmat Allah mencipta kita, menjadikan kita. Asal kita tak ada. Tak ada dalam alam roh pun, tak ada air mani pun, tak ada mak bapak kita pun, tak ada. Tak ada, kita kosong, zero. Asalnya. Tetapi Allah Ta'ala telah jadikan kita. Itulah satu nikmat. Allah jadikan kita daripada bentuk alam roh, kemudian daripada air mani ayah kita dan ibu kita, kemudian menjadi seketul daging, kemudian menjadi janin dalam perut ibu kita, kemudian lahir kita. Jadi itulah Allah Ta'ala menjadikan itu. Satu nikmat besar tu. Tak dapat dibayar dengan dunia dan segala isinya. Dan yang nikmat kedua ialah nikmat al-imdad. Pertama, al-ijad, mengadakan. Yang kedua, nikmat al-imdad, iaitu imdad tu memberikan, meneruskan kita punya kehidupan dengan dia lengkapkan keperluan kita. Dia lengkapkan panca indera kita, mata, telinga, kaki, tangan. Dia lengkapkan kita dengan udara yang dapat kita hirup setiap hari. Dia lengkapkan dengan air yang dapat kita minum untuk membasahkan diri kita. Dia lengkapkan dengan tumbuh-tumbuhan, makanan-makanan dan haiwan-haiwan ternakan untuk menjadi makanan kita. Dilengkapkan kita dengan diberikan kita sihat, dapat kuat kita bekerja dan dapat kita mengumpul harta, dapat kita membangunkan rumah, dapat kita, masya-Allah, masya-Allah. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Andai kata kamu nak hitung satu persatu nikmat Allah, pasti kamu takkan dapat menghitungnya. Sangat banyak.
Namun demikian kadang manusia ini lupa. Kerana manusia dia sifatnya lalai. Kadang dia diingatkan dia lupa. Dan kadang-kadang bila dia dah lupa dia buat dosa pula. Menentang kepada apa kehendak Allah Ta'ala. Jadi di sinilah dia Al-Imam bin Athaillah Iskandari rahimahullah Ta'ala nak ingatkan kita balik. Jangan kita lupa dua nikmat ini. Kalau tanpa dengan dua nikmat ini yang Allah jadikan untuk kita, kita nothing. Tak ada apa, kosong, zero kita. Jadi itulah dia tuan-tuan. Baik, daripada situ kita masuk pula dalam kalam hikmah yang sekarang ini di muka surat 133, kalam hikmah yang 109, di mana berkata Al-Imam bin Athaillah, semoga Allah Ta'ala tinggikan darjatnya dan melimpahkan rahmat pada rohnya. Dan demikian juga kepada Ustaz Salim Bahrasi, penterjemah kitab hikam ini. Semoga Allah Ta'ala tinggikan darjatnya dan melimpahkan rahmat pada rohnya. Kepada kedua-dua guru kita itu kita hadiahkan suratul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allah bikum fid darani amin. Kalam hikmah 109, faqatuka laka zatiyatun wa wurudul asbabi muzakkiratun laka bima khafi alayka minha. Wal faqatu zatiyatu la tarfauhal awaridu. Apa artinya? Keperluanmu itu adalah sifat semula jadi dalam zat kejadianmu. Keperluan kita. Keperluan itu mana kita memerlukan, kita berhajat. Berhajat, sifat berhajat itu adalah daripada sifat asal kita. Asal kejadian kita. Apa Ustaz asal kejadian kita? Ya, asal kita ni orang yang fakir. Kita ni tak ada apa. Jadi kita ni berhajat kepada Allah Ta'ala. Nampak? Itulah Allah SWT sebutkan, ya ayuhan nas antumul fuqara'u ilallah wallahu ghaniyun hamid. Wahai manusia, kamu semua fakir kepada Allah. Kamu semua memerlukan kepada Allah. Kamu semua berhajat pada Allah. Wallahu ghaniyun hamid. Allah lah yang maha kaya, lagi yang maha terpuji. Jadi kamu ni asalnya tak ada. Tapi kamu ni dijadikan oleh Allah. Jadi kamu ni menumpang saja daripada kurnian Allah Ta'ala. Ustaz macam, yelah, kalau Allah tak jadikan kamu, jangan kata kamu nak kaya, nak mewah, nak pandai, nak cantik. Kamu sendiri pun tak ada. Itu dia tuan-tuan. Jadi, Allah SWT, Tuan di pengarang kita, Al-Imam bin Athaillah rahimahullah ta'ala, semoga Allah merahmati rohnya, nak menerangkan kepada kita, kamu ni sebenarnya originally, yang ori kamu ni, adalah kamu ni fakir. Kamu ni berhajat pada Allah. Kamu ni miskin kepada Allah. Dan itu Allah Ta'ala dah sebut sendiri dalam Al-Quran. Dan sedangkan sebab-sebab kejadian yang menghinggapi dirimu itu untuk mengingatkan engkau apa yang tersembunyi bagimu dari sifat semula jadimu. Sebab-sebab kejadian. Kejadian apa Ustaz? Kejadian kita sakit, kita lemah, kita tak kuat, kita jatuh, kita miskin, kita lapar. Semua kejadian yang berlaku pada diri kita tu, yang menghinggapi diri kamu itu, untuk ingatkan kepada kamu yang tersembunyi, iaitu dari sifat semula jadi kamu. Sifat asal kamu. Sifat asal kita apa dia? Sifat asal kita ialah fakir. Sifat asal kita ialah hina. Kita daripada setitis air mani yang hina. Sifat kita keluar daripada, maaf kata, kemaluan ibu kita, hina. Sifat kita keluar dengan penuh lumuran darah, hina. Kotor, jijik, itulah kita. Allah, Allah, Allah. Nampak tuan-tuan? Jadi apabila kita ni terkena dengan sakit, dengan susah, dengan kesempitan, dengan fitnah, dengan segala-gala apa yang tak menyenangkan kita, nak Allah ingatkan kita balik. Kamu ni sebenarnya berhajat kepada Allah. Dah kita sakit, Allah, Allah. Kau ingat pada Allah. Harap doktor-doktor pun tak boleh obatkan kita. Harapkan kawan-kawan pun tak boleh tolong kita. Harapkan teman, harapkan menteri, harapkan datuk. Harap siapa pun. Tak ada siapa yang boleh tolong kita. Melainkan hanya yang boleh tolong kita Allah. Jadi ini hikmah. Allah Ta'ala jadikan sesuatu perkara yang berlaku pada diri kamu tu
untuk ingatkan kita kembali yang asal kita, kejadian kita ini, ori kita ni, ialah kita ini fakir kepada Allah. Allah. Sebab itulah Allah Ta'ala mengatakan, in yasha yuzhibukum wa ya'ti bi khalqin jadid. Andai kata kalau Allah kehendaki, Allah akan hapuskan kamu dan Allah akan jadikan makhluk lain untuk gantikan kamu. Allah boleh buat. Kamu ingat kamu megah, kamu hebat, kamu pandai. Allah boleh habiskan kamu. Sekarang ini pun Allah dah hancurkan kemajuan-kemajuan manusia dengan hanya virus yang kecil yang tak nampak di mata. Semua ekonomi down. Itu dia Allah Ta'ala tunjukkan kebesaran dia, kekuasaan dia. Jadi bila kita kena sakit, kena susah, itu sebenarnya ada hikmah. Hikmah tu supaya kita kembali kepada Allah dan mengenal kembali diri kita ni. Hamba yang fakir. Ya Allah, kami hamba yang fakir. Kami hamba yang hina. Kami hamba yang banyak dosa. Kami hamba yang tak ada nilai dan harga di hadapan-Mu. Maafkanlah kami, Ya Allah. Ampunkanlah kami. Kerana kelalaian kami, kebodohan kami. Kerana tertipunya kami dengan diri kami ni, Ya Allah. Maafkanlah kami, Ya Allah. Pimpinlah kami ke jalan yang Kau redai. Pimpinlah kami untuk mengenal akan diri kami, hamba yang fakir, yang hina. Dan Kaulah Tuhan Rabbul Alamin. Dengan berkat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Sebab itulah sebahagian daripada riwayat yang dikatakan riwayat hadis, yang dikatakan riwayat para ulama, iaitu man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang kenal akan dirinya, kenal diri dia yang ori, yang asal. Akulah yang hamba yang fakir. Akulah hamba yang hina. Aku lahir dari setitis air mani yang hina. Aku lahir dengan lumuran darah yang kotor. Aku ni kotor. Aku ni najis. Aku ni tak ada nilai dan harga. Aku ni busuk. Baru kita kenal diri kita. Barulah kita kenal Rabbul Alamin. Ya Allah, Engkaulah Tuhan yang jadikan aku. Engkaulah yang Tuhan yang memberikan segala nikmat pada aku. Engkaulah Tuhan yang telah berikan segala-galanya apa yang aku miliki hari ini. Semua yang ada pada aku pada hari ini adalah milik Engkau, Ya Allah. Ya Allah, ampunilah aku, Ya Allah. Itulah kita dapat perasaan hati kita tu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini hikmahnya. Sebab tu jangan kita celakakan ni COVID-19 ni celaka. Jangan. Itu hikmah Allah. Begitulah juga diri kita yang bermacam-macam penyakit. Kita, Ustaz, saya sakit dah berapa lama ni. Itu hikmah Allah. Memanglah sakit tu perit. Memanglah sakit tu merasa kesusahan, kesakitan. Tapi ada hikmah sebaliknya. Hikmah tu lebih besar daripada kesakitan tu. Sakit itu berapa lama? 1000 tahun tak ada. 100 tahun tak ada. Tapi hikmahnya itu membuat kita mengenal kepada Rabbul Alamin. Habis Ustaz, kita kalau sihat-sihat ni kita tak kenal ke? Kenal. Tapi kenal hanya pada zahir. Ustaz macam mana? Tuhan aku Allah. Dia yang bagi aku rezeki. Lidah kita bercakap betul. Tapi hati kita kadang lalai daripada Allah. Hati kita masih lagi ingat dunia, yang cinta pada dunia, kasih pada dunia. Kuat lagi dalam hati kita. Tapi kalau kita dah betul-betul sakit, harapan nak sembuh pun mungkin doktor kata tak ada harapan. No hope, man. Hati kita sekarang sudah tak ada lagi dengan dunia. Dah putus harapan dengan dunia. Harta yang banyak pun dah putus harapan kita dengan harta kita. Duit yang banyak dalam bank pun dah terputus harapan kita dengan duit. Apa aku nak buat dengan duit? Apa aku nak buat harta? Apa aku nak buat rumah aku yang cantik? Apa yang aku nak buat dengan kereta aku yang besar? Dah tak ada lagi harapan. Harapan dia siapa? Harapan daripada Allah. Ya Allah, Engkaulah saja tempat pergantunganku. Ya Allah, Engkaulah saja tempat aku berharap. Ya Allah. Ya Allah, aku serahkan diriku padamu. Ya Allah. Kan? Ini hikmah. Subhanallah, tuan-tuan. Sebenarnya pelajaran tasawuf yang kita sedang belajar ini ialah pelajaran nak membersihkan akidah kita, tauhid kita. Kita belajar tauhid, wujud kidam bakar. Kita belajar Allah yang kaya, yang tak perlu pada sesuatu. Tapi itu hanya teori, hanya pelajaran. Tapi bila kita belajar tasawuf, kita hikam ini, dia akan mendalami hati kita pula. Untuk mengenal. Itu pun kalau kita memahaminya. Dan keduanya, kalau kita menghayatinya. Jadi, kalau terkena pada kita kesusahan, kesakitan, kesempitan hidup, ekonomi kita masalah, kita lihat itu datang daripada Allah. Kita lihat itu Allah nak ingatkan aku, asal aku ni adalah orang fakir, aku hina. Kalau hari ni orang kata kita, orang kritik kita, memang padan muka kita pun, pasal memang kita ni asalnya hina, kotor.
Orang jijikkan kita. Memang asal kita jijik. Orang kata kau ni bodoh, kau pula. Memang aku asal bodoh. Sebab memang kita lahir pun bodoh. Mana kita pandai? Allamal insana ma lam ya'lam. Dialah Allah yang mengajar manusia apa yang manusia tak tahu. Semua kita lahir bodoh. Siapa yang pandai? Nak bercakap pun tak tahu. Tahu wek saja. Nampak? Tapi kadang-kadang manusia ni bila dia dah pandai, dah cakap yang pandai, dah duduk tempat tinggi, jadi orang besar, jadi pemimpin, dia dah mula rasa sombong. Dia rasa diri dia somebody. Tapi dia nobody. Dia sahaja rasa feeling dia punya hebat. Tapi dia tak ada apa pun. Dia cuma tumpang saja nikmat Allah. Kalau Allah tarik satu urat otak dia saja, sudah orang buang dekat tepi jalan. Ni gila ni orang ni. Auzubillah. Allah, ya Allah. Sedang keperluan yang semula jadi itu tidak dapat dihindarkan oleh sesuatu yang sementara. Sedang keperluan semula jadi. Keperluan, hajat, sebagai fakir. Asal kita, ori kita, yang semula jadi, tak dapat diubah dengan keadaan sementara. Keadaan kita kaya, keadaan kita pandai, keadaan pangkat kita, darjat kita, dihormati orang, bergaji ribu-ribu gaji, ada pangkat, ada nama. Itu tak mengubahkan asal kita yang engkau ni adalah fakir. Allah Ta'ala jadikan penghabisan manusia. Dia datuk ke, dia menteri ke, dia presiden ke, dia raja ke, dia orang ternama ke, orang yang disanjung ke. Bila mati dia, semua kekayaan dia ditanggalkan. Tak ada pakaian yang cantik yang semua. Hanya pakai kain kapan saja. Yang tak berapa sen harganya. Dan kemudian semua harta tinggal. Rumah tinggal, kereta tinggal, pangkat tempat kerja dia. Nama bintang dia tu semua tinggal. Dia hanya duduk dalam kubur, bawah tanah, 6 kaki bawah tanah. Allah nak ingatkan balik. Kamu ni fakir. Kamu ni hina. Kamu ni adalah jijik. Kamu adalah akhirnya menjadi makanan ulat-ulat dalam kubur. Allah. Ya Allah, ya Allah, selamatkanlah kami daripada azab kubur, ya Allah. Ampunkanlah kami, ya Rahman. Kasihanilah kami, ya Rahim. Dengan berkat syafaat Nabi Rasulullah SAW. Amin, ya Rabbal Alamin. Itulah dia, tuan-tuan. Jadi, kehidupan dunia ini yang kita diselubungi dengan nama, kedudukan, pangkat, dengan wang ringgit, dengan orang kata glamour. Ini semua hanya sebagai sementara. Sebagai tipu daya, sebagai fantasi saja. Bayang-bayangan saja. Bukan original. Original kita ialah fakir. Original kita ialah hina. Original kita ialah kotor. Itulah kita. Original kita. Allahu Akbar. Nampak? Jadi maksudnya, jangan kamu tertipu dengan hidup dunia ini. La taghurrannakumul hayatud dunya wa la yaghurrannakum billahil gharur. Apa Allah kata? Jangan kamu tertipu dengan hidup dunia. Jangan kamu tertipu dengan kelembutan Allah. Hari ini dia menunjukkan kuasa dia. Aku ada kuasa. Kamu tak mendengar cakap aku. Kamu dipenjarakan. Kamu dihukum. Dengar cakap aku. Aku letakkan hukum mesti ikut. Itu kita. Kita tunjuk kuasa kita. Tapi Allah Ta'ala bagi kita. Hidupkan kita. Bagi kita nikmat. Bagi kita sihat. Walaupun dah sifatnya macam Fir'aun. Tapi Allah tetap bagi dia segala kenikmatan. Jadi Allah sifat lembut. Tapi kelembutan Allah itu jangan kamu tertipu. Kalau aku buat dosa, tentu Tuhan akan murka dan azabkan aku. Turun balak. Tapi tak ada apa-apa pun. Itu kelembutan Allah. Jangan kamu tertipu. Tapi biasanya itulah namanya istidraj. Istidraj itu apa? Umpan Allah. Makin dia buat dosa, makin lagi dia bagi nikmat. Makin buat dosa, makin lagi. Kenapa? Supaya dah tersangat banyak dosa, duduk dalam neraka, sedalam-dalamnya neraka. Na'udzubillah min zalik. Itulah Allah Ta'ala sebutkan. Falamma nasu ma dzukkiru bih fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idahum mublisun. Apabila manusia itu lupa dengan apa yang telah diingatkan kepada mereka.
Jangan, ini haram, ini tak boleh. Kamu jangan ubah-ubah hukum. Ini dah hukum agama, ini hukum Allah, hukum Rasul, jangan ubah. Jangan kamu nak buat tukar-tukar, jangan. Jangan buat main-main. Oh tak ada, ini kita ada kuasa ni, ini kita ada perintah ni, kita ada kita ada arahan ni, mesti kita ikut. Ikutlah. Kami bukakan kepada mereka. Fatahna abwa kulli syai'. Kami bukakan pintu sekalian iman. Lagi dia buat derhaka pada Allah. Lagi dia sombong. Lagi Allah bukakan iman. Macam Firaun. Sombong dia. Mengaku diri Tuhan. Aku Tuhan. Ana rabbukumul a'la. Aku Tuhan kamu yang tertinggi. Allah bukakan nikmat. Nikmat. Tetapi apabila faidahum farihu bima utu, apabila mereka sangat gembira dengan apa nikmat yang kami beri, akhadnahum baghtatan, kami rampas dari mereka secara terkejut pada waktu malam gempa bumi, secara terkejut esok siang hari tsunami, secara terkejut kita dilanda dengan penyakit COVID-19. Tengok, manusia megah dengan kekayaan, kebolehan dia, kemampuan dia, kecanggihan. Tiba-tiba datang COVID-19, semua down. No flight. All border closed. Tutup semua. Tengok, Allah boleh jadikan. Dengan sekelip mata saja. Fa'idha hum mublisun. Pada saat itu mereka menyesal. Menyesalnya tak guna lagi. Itulah dia tuan. Itu pun baik lagi kalau sekiranya di dunia kita ingat. Ya Allah, aku dosa banyak ni. Kerana itulah Allah turunkan COVID-19 ni. Ya Allah, ampunkan aku, ya Allah. Tapi yang lebih celaka, yang lebih lagi kita katakan balak musibah, dah turun musibah pun dia tak ingat lagi. Dia rasa ala natural lah, ni biasalah. Ini dah keadaan alam seperti ini. Dia tak nampak itu satu peringatan daripada Allah. Jadi Allah Ta'ala humbankan kat mana? Humbankan dalam neraka. Ini tak gunanya manusia. Dah bagi peringatan pun tak ingat lagi. Masuklah kamu dalam neraka. Jadi sampah dalam neraka. Na'udzubillah min zalik. Sebab tu Allah Ta'ala ingatkan kita. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijarah. Wahai orang yang beriman, pelihara diri kamu dan keluarga kamu dari api neraka. Sesungguhnya api neraka itu bahan neraka. Bahan ke mana pembakar-pembakarnya. Daripada manusia dan batu berhala. Manusia, na'udzubillah. Sudah masuk dalam neraka, dia kena bakar. Lama-lama dia jadi pula pembakar. Dia jadi pula bara neraka itu sendiri. Pasal dah lama sangat. Macam arang, kita bakar arang. Kita nak bakar gaharu kat rumah kita. Kita bakar arang. Kita panaskan arang tu pun terbakar. Lama-lama arang tu pula jadi bara, jadi membakar pula. Na'udzubillah min zalik. Ya Allah, selamatkanlah kami. Selamatkan anak cucu kami, keluarga kami semua daripada azab neraka-Mu, ya Allah. Kami beriman dengan sekalian janji-Mu, kami beriman dengan sekalian apa yang telah khabarkan kepada kami. Kami tahu kami banyak dosa, banyak kesalahan. Ampunkanlah kami, ya Allah. Maafkanlah saudara-saudara kami. Ya Allah, maafkanlah pemimpin-pemimpin kami. Ya Allah, berikanlah kami dan mereka semua taufik dan hidayah-Mu, ya Allah, untuk menjalankan perintah-Mu dan meninggalkan larangan-Mu, ya Rahman, dengan berkat Nabi Rasulullah SAW. Amin, ya Rabbal Alamin. Jadi itulah dia tuan-tuan. Jadi di sini ada 3 rangkapan pada Tuan Pengarang kita, Al-Imam Ibn Athaillah. Pertama, rangkapannya ialah bahawa Allah Ta'ala menjadikan kita memerlukan, menyediakan kita ni adalah orang yang sifat fakir. Itu asal. Allah original kita ni ialah fakir, miskin, berharap pada Allah. Keduanya, bahawa Allah jadikan sekalian musibah, balak, bencana, kesakitan, kesusahan sebagai untuk ingatkan balik asal kejadian kita, iaitu kita fakir, kita hina, kita berharap pada Allah. Dan ketiga yang nak diterangkan oleh Tuan Pengarang kita, bahawa segala nikmat yang kamu dapat daripada kesenangan, glamour, nama, pujian, pangkat, datuk, menteri dan sebagainya, itu semua tidak akan merubah asal kamu, original kamu sebagai seorang hamba yang fakir. Itu kita kena ingat. Jadi, kalau dia seorang pengerusi, kalau dia seorang menteri, kalau dia seorang ahli jawatan kuasa daripada mana-mana badan, dia rasa hebat. Jangan rasa hebat. Kamu semua fakir.
kamu semua hina, kamu semua mengharap daripada Allah Ta'ala. Apabila telah nyata bahawa wujudmu itu adalah merupakan pemberian, ciptaan Tuhan, demikian pula segala hajat keperluan tiap detik untuk kelanjutan hidup itu pun pemberian Tuhan. Jadi kalau sudah telah nyata, telah jelas, kita ni asalnya tak ada, tapi Allah yang adakan. Ijad, Allah mengadakan. Dan demikian pula, kita ni bila dah diadakan, kita perlu. Dan setiap detik kita, setiap nafas kita, kita memerlukan daripada pemberian Allah. Udara yang kita hirup, udara 24 jam ni. Setiap detik daripada Allah. Air yang kita minum, setiap hari kita pagi, petang, malam kita minum. Itulah semua daripada sumber daripada Allah Ta'ala. Pendek kata, wa ma indakum. Pendek kata, wa ma bikum bin ni'matin fa min Allah. Tidak ada satu nikmat pun di sisi kamu, melainkan semuanya daripada Allah. Ya Allah. Jadi kalau kamu dah kenal itu, maka nyatalah, jelaslah bahawa keperluan dan kemiskinanmu itu semula jadi dalam kejadianmu. Jelaslah bahawa kamu ni miskin. Jelaslah bahawa original kamu ni adalah orang yang fakir. Jelaslah bahawa kamu ni dalam serba kekurangan memerlukan bantuan dan pertolongan Allah. Jelas tak? Jelas. Kalau tak jelas lagi, maknanya kamu tertipu, tertutup mata hati kamu. Itulah Allah kata, man kana fi hadhi a'ma wa huwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Siapa yang buta mata hati di dunia, besok ke akhirat dia akan dibangkitkan buta mata dia. Dan bahkan lebih sesat lagi. Na'udzubillah min zalik. Maka jika engkau merasa seolah-olah tidak berhajat kerana sudah hidup kaya, ya, atau senang, ya. Itu perkataan tu tambahkan sikit. Saya ulang sekali lagi. Maka jika engkau merasa seolah-olah tidak berhajat, dah tak berhajat, saya tak perlu, apa dah tak perlu. Kerana sudah hidup kaya. Kaya dah. Saya tak perlu lagi pertolongan orang. Sebab saya hidup dan sihat. Sihat. Saya tak perlu berobat. Saya tak perlu minta pada Allah saya sihat. Saya dah sihat dah. Dan dalam keadaan lapang. Tak ada, saya tak sempit. Saya hidup dalam keadaan gembira. Happy. Nampak? Jadi kalaulah sekiranya kamu merasakan kamu tak berhajat kerana sudah hidup kaya, senang, lapang, ya, maka hal itu sesuatu yang dihinggap sementara. Terasa ketika engkau lupa dari asal kejadianmu. Jadi yang kamu rasa ni kamu tak berhajat kerana kamu rasa kamu dah kaya, kerana kamu rasa kamu dah sihat, kerana kamu rasa kamu hidup senang, lapang, itu hanya sementara. Dia tak merubah ori kamu, tak merubah asal kamu. Asal kamu apa? Fakir, hina. Sebab akan balik kepada fakir. Sebagaimana kita dah contohkan tadi. Yang kita hidup mewah, rumah besar, nama, kedudukan, menteri, datuk, orang hormat kita, yes sir. Tapi bila balik pada Allah, kita balik pada asal kita. Kama bada'nakum ta'udun. Sebagaimana kami mulakan kamu, begitulah kamu akan balik pada kami. Macam mana? Allah lahirkan kita, seorang-seorang kita keluar pada perut ibu kita. Kita keluar dengan telanjang bulat, kosong, tak ada bawa apa pun. Fakir, miskin. Nah, besok kamu balik pada Allah pun hanya dibalutkan dengan kain kapan saja. Tak ada emas, tak ada intan, tak ada perak, tak ada kereta, tak ada haikon, semua tak ada. Hanya duduk dalam tanah, bawah 6 kaki bawah Allah. Yang datang teman kita, kalau amalan baik, datanglah selamat. Kalau amalan tak baik, datanglah ular kala jengking. Na'udzubillah. Allah. Itulah. Jadi tak merubah. Apa yang menghinggapi kita daripada kesenangan, kekayaan, kesihatan, segala apa yang kita dapat hari ini, tidak merubah status kita, kedudukan kita, ori kita, iaitu kita hamba Allah, al-faqir kepada Allah. Sebab tu orang tasawuf, bila dia nak mengibaratkan pada dirinya, dia kata, al-faqir, minta maaf. Al-faqir tu siapa? Saya lah. Saya ni orang yang fakir, minta maaf. Jadi itu dia mengibarat pada dirinya fakir.
Dan ada setengah ulama ibaratkan dia hamba minta maaf. Hamba tu apa? Saya lah. Sebab memang dia hamba Allah. Nampak? Ini semua perkataan-perkataan yang selalu digunakan oleh orang tasawuf untuk ingatkan diri dia. Memang dia fakir. Memang dia hamba pada Allah. Kalau kita cakap, wah pandai, tak pandai. Kita hamba yang fakir. Ini cakapan semua daripada Allah. Dia yang datangkan, dia yang berikan, dia yang gerakkan kita bercakap. Ya, Allahu Akbar. Maka Allah memberi padamu peringatan berupa penyakit, lapar, haus, panas, dingin dan lain-lainnya untuk memperingatkan kepada asalmu. Jadi kalau kita dah lupa, ya, kita dah lupa kepada asal kita dengan kerana kita sehat, kerana kita kaya, dengan kita mewah, dengan kita lapang, dengan keadaan kita duduk di tempat darjatnya tinggi. Bila kita dah lupa asal ori kita, Allah datangkan macam-macam kesusahan. Penyakit, Allah datangkan COVID-19, Allah datangkan kita difitnah, Allah datangkan kita dibuang kerja, Allah datangkan kita dipotong gaji, Allah datangkan kita jatuh pangkat kita, dan bermacam-macam lagi. Orang hina, orang kritik. Kenapa? Nak ingatkan balik, aku hamba, dialah Tuhan. Jadi ini hikmah Allah Ta'ala. Bila terkena kita pada COVID-19 ni sebenarnya, nak ingatkan kita asal-usul kita supaya kita kembali pada Allah. Kalau itu pun tak ingat, Allah. Maknanya hati dia sudah keras lah. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Bahkan telah berkaratlah hati itu dengan kerana dosa-dosa yang telah dilakukan. Dosa dah terlalu banyak. Jadi hati itu sudah jadi gelap. Bila hati dah jadi gelap, jadi keras. Sebab apa dosa banyak? Sebab ambil ringan. Alah dosa kecil aja. Alah dosa sikit aja. Alah tak apalah, nanti kita boleh tobat. Tapi bila dah biasa, orang kata alah bisa tegal biasa. Dah biasa buat dosa ni, lama-lama dah tak ada rasa apa. Maaf kata, dah biasa dia tak tutup aurat. Dah tak ada apa, tak ada rasa, tak ada rasa salah pun. Pasal apa? Pasal dah biasa. Na'udzubillah, dah biasa minum arak. Sikit-sikit, lama-lama, tak apalah, dah biasa. Dah biasa, berjantan betina kemana kemari. Maka dah lama-lama dah tak ada apa, biasa je. Na'udzubillah min zalik. Kalau dah macam tu lah, hatinya sudah berkarat dan keras, tak ada tempat yang lain melainkan dihumbankan dalam neraka. Na'udzubillah min zalik. Ya Allah, selamatkanlah kami daripada hati yang keras, Ya Allah. Lembutkan hati kami supaya hati kami sentiasa ingat padamu, Ya Rahman. Ampunilah kami, Ya Rahim, dengan berkat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin. Jadi itulah dia tuan-tuan dan puan-puan. Jadi kesusahan, kesempitan, COVID-19 dan sebagainya, semuanya ada hikmah Allah Ta'ala untuk ingatkan asal usul kita kepada Allah. Sedang segala sesuatu yang fantasi atau sementara. Perkataan fantasi ini maknanya benda yang bayang-bayangan. Macam cerita-cerita fantasi. Ini semua cerita saja. Bukan betul. Drawing saja. Kartun-kartun saja. Atau sementara. Ya, sementara. Kekayaan. Bila? Selepas kita dah lahir. Kemudian sampai kita mati, dia tinggal. Kecantikan. Waktu kita muda. Lepas kita dah tua, dah tinggal. Kesehatan. Waktu kita sihat. Bila kita dah sakit, dah tinggal. Semua tu fantasi saja. Bayangan saja. Sementara. Tidak dapat merubah yang semula jadi kamu. Tak dapat merubah ori kamu. Ori kamu. Original kamu. Asal kamu. Fakir. Itu tak akan berubah. Itu status. Macam mana dalam IC kita. Status kita. Race Malay. Religion Islam. Umpamanya. Maka macam itulah status kita humankind. Kita punya status fakir, miskin, hina. Itulah status kita dari awal sampai akhir. Di tengah-tengah perjalanan, kita glamour, naik darjat kita, orang hormat, kaya kita. Itu hanya fantasi saja. Bayangan sementara. Tak lama. Tak ada 1000 tahun pun tak ada. 100 tahun pun tidak. Oh Ustaz, ada orang umur 100 tahun. Yelah, umur 100 tahun. Tengoklah badan menggigil-gigil. Dah tak ada apa lagi dah. Nikmat hidup tu dah tak ada lagi dah.
Umur saja panjang. Tapi apa nak buat? Dah memang Allah takdirkan umur panjang. Tapi sebaik-baik orang ialah umur khairun nas man tala umrah wa hasuna amalu. Sebaik-baik manusia siapa yang panjang umur dan baik amalannya. Itu orang yang baik, orang yang beruntung. Tapi sejahat-jahat manusia syarrun nas man tala umrah wa khabitha amalu. Nauzubillah. Iaitu sejahat-jahat manusia yang panjang umur tetapi jahat perbuatan dia. Nauzubillah. Makin lama dia hidup, makin lagi banyak dosa. Na'udzubillah min zalik. Kalau macam tu lebih cepat-cepat matilah. Supaya tak banyak buat dosa. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya tuan-tuan dan puan-puan. Ya, sampai kita ke muka surat sebelah. Dengan tajuk yang baru. Sebaik-baik semasa hidup. Ketika menyedari kekurangan kerendahan diri. Allahu Akbar. Maaf sajalah tuan-tuan dan puan-puan. Ya. Dalam penyampaian saya ni mungkin silap kata, terkasar bahasa, tersinggung perasaan. Mana yang benar semua daripada Allah. Yang salah silap daripada kelemahan saya sendiri. Mohon ribuan maaf. Ya tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, sekarang ni kita dah bulan Sya'ban. Alhamdulillah, sudah bulan Rejab kita pun dah lepas. Nikah bulan Sya'ban. Tak berapa hari pula masuk Ramadan. Allahumma barik lana fi Rejab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ya tuan-tuan dan puan-puan, sebagai persediaan untuk kita menghadapi Ramadan, marilah kita bertaubat pada Allah. Sucikanlah diri kita. Tinggalkanlah sekian dosa-dosa kita yang mengikutkan hawa nafsu kita. Nafsu ni dilayan tak akan selesai. Bila kita bernafsu, kita ingat pada Allah. Mati telah dekat. Kalau aku mati dengan dosa, bagaimana aku malu pada Allah. Malu kita pada Allah, nikmat yang Allah bagi kepada kita, kita balas pula dengan dosa Allah. Jadi itulah dia, marilah kita memperbanyakkan selawat pada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Bulan Rejab syahrullah. Sya'ban syahri umat. Bulan aku, kata Nabi. Wa Ramadan syahru ummati. Ramadan bulan umatku. Jadi kita ambil kesempatan. Banyakkan selawat pada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Pagi, petang, malam, kau boleh setiap hari jangan kurang dari 1,000 kali. Allah. Kalau boleh, jangan kurang dari 1,000 kali selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, pengajian kita malam ini merupakan daripada dakwahnya Masjid An-Nur, ya, Singapura. Marilah sama-sama kita membantu masjid kita dengan kita berinfak kepada, ya, akaun number yang ada di depan skrin kita ni. Mudah-mudahan menjadi satu amal kita di sisi Allah Ta'ala. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, saya mengundurkan diri dengan saya mohon maaf. Mari sama-sama kita baca istighfar, minta ampun pada Allah. Astaghfirullahalazim. 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 Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.